Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas kurniaan daripada Allah, kita dapat bertemu pada petang yang berbahagia untuk kita menyambung pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah didatangkan oleh Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, menerusi kitab beliau yang terkenal, iaitu kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala usaha kita di dalam kita berusaha memahami hadis-hadis yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, menerusi kitab yang kita semua sedia maklum, kitab yang menghimpunkan khusus cerita tentang kelebihan berselawat ke atas Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala yang kita lakukan ini akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua akan beroleh kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kita moga-moga termasuk di kalangan golongan orang yang banyak berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan moga kita akan bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam di akhirat kelak. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara lanjut dengan hadis-hadis yang seterusnya daripada kitab An-Nafhatul Ilahiyah bisalati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita menyambung bacaan salawat yang telah kita lakukan saban hari, hasil daripada apa yang telah diberikan sendiri oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada seorang orang soleh yang bernama Syekh Musa Ad-Darir, sewaktu beliau ketika itu berada di atas kapal yang sedang dilanda dengan ombak yang begitu kuat, yang begitu ganas. Lalu beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta beliau untuk membaca salawat yang kita alhamdulillah telah mengamalkannya sebanyak 433 kali. Dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Syekh Musa Ad-Darir bersama-sama dengan orang yang berada di atas kapal ketika itu untuk berselawat dengan selawat ini sebanyak 1000 kali. Mereka telah membacanya selepas itu, dan ketika mereka sampai sekitar 300 kali salawat, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka daripada angin taufan yang sangat kencang ketika itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semalam kita telah sampai kepada bilangan 433 kali. Jadi hari ini kita akan baca 33 kali lagi untuk sampai kepada bilangan 466 kali. InsyaAllah kita akan cuba berusaha membaca selawat ini sehinggalah Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita untuk membacanya sebanyak 1000 kali biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, sama-sama insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah dapat kita menyelesaikan 33 kali salawat dengan sirah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW di dalam mimpi Syekh Musa Ad-Darir, dan kita dengan 33 kali tadi sampailah kepada bilangan 466 kali. Alhamdulillah, bermula daripada majlis kita sehinggalah ke hari ini kita sudah mencapai 466 kali salawat ke atas Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati salawat tadi dan menjadikan ia sebagai sebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan kita, memberikan kepada kita keselamatan dan mengangkat wabak penyakit yang telah melanda dunia pada hari ini. Allahumma amin. Serta semoga Allah memberikan kelapangan dan kemudahan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar Malaysia yang masih tersekat tidak mampu balik dengan sebab alasan, dengan sebab masalah kewangan sebagai contoh. Semoga Allah Ta'ala melapangkan mereka dan menjadikan mereka sebagai orang yang diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan untuk pulang ke Malaysia. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semalam kita telah pun masuk ke hadis yang ke-13 ke hadis yang ke-14 Semalam kita dah masuk kepada hadis yang ke-14. Hadis yang terakhir sekali semalam kita bicara iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Aksiru salata alayya fil lailati az-zahra wal yawmil azhar fa inna salatakum tu'radu alai fa ad'u lakum wa astaghfir." Yang bermaksud Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, perbanyakkanlah oleh kamu semua akan berselawat kepada saya pada malam yang bercahaya dan juga pada siang yang bercahaya. Malam yang bercahaya dimaksudkan di sini adalah sebagaimana kita bincang semalam, iaitu malam Jumaat, manakala siang yang bercahaya pula adalah siang hari Jumaat. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa inna salatakum tu'radu alai. Sesungguhnya salat kamu, salawat kamu kepadaku akan dibentangkan, akan dihamparkan kepadaku, lalu aku akan berdoa untuk kamu semua dan aku akan memohon keampunan untuk kamu semua. Alhamdulillah, kita telah pun membicarakan hadis ini semalam. Sekarang kita akan masuk pada hadis yang ke-15 yang didatangkan oleh Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari di dalam kitab beliau An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أروي هذا الكتاب عن سيدي الشيخ يسري بن رشد بن سيد ابن جبر الحسني، وهو يروي الكتاب عن المؤلف شيخه الشيخ عبد الله ابن محمد الصديق الغماري رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال السيد الشيخ عبد الله ابن محمد الغماري الحديث الخامس عشر. Hadis yang ke-15. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akthiru minas salati alaihi Inna Allah wakkala biqabri malakan fa iza salla alayya rajulun min ummati qala li dhalikal malak ya Muhammad inna fulan ibna fulan salla alayk. Rawahu ad-Dailami fi Musnad Al-Firdaus. Hadis yang ke-15 ini bermaksud daripada Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, perbanyakkanlah oleh kamu semua daripada perbanyakkanlah kamu semua akan selawat ke atas saya, kerana sesungguhnya Allah telah pun mewakilkan di kuburku seorang malaikat. Apabila seorang lelaki di kalangan umatku berselawat kepadaku, malaikat itu akan berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan telah berselawat ke atasmu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami di dalam kitab beliau yang berjudul Musnad Al-Firdaus.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita membicarakan lanjut tentang hadis yang ke-15 ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan perawi hadis ini, iaitu orang yang sangat terkenal sekali di kalangan kita semua, di kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, iaitulah tidak lain yang tidak bukan Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu, yang merupakan khalifah pertama selepas kewafatan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah merupakan sahabat Nabi yang paling afdal sekali secara mutlak. Maknanya kalau orang tanya soalan kepada kita, dalam ramai-ramai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, siapakah sahabat Nabi yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Maka jawapannya adalah sahabat tersebut adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maknanya Sayyiduna Abu Bakr lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan ketinggian kedudukan Sayyiduna Umar. Lebih tinggi kedudukannya daripada ketinggian Sayyiduna Uthman. Lebih tinggi kedudukannya daripada ketinggian kedudukan Sayyidina Ali. Lebih tinggi kedudukannya daripada seluruh para sahabat Nabi yang lain. Maknanya di kalangan sahabat Nabi yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Abu Bakr ini kita biasa dengar ataupun kita biasa kenali beliau dengan nama Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun sebenarnya Abu Bakr adalah merupakan gelaran. Beliau bukan bernama Abu Bakr. Sebaliknya, beliau digelar dengan Abu Bakr, bapa kepada Bakr. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah, siapakah sebenarnya nama beliau? Mungkin kita sendiri jarang tahu. Mungkin selama hidup kita duk ingat Sayyiduna Abu Bakr namanya Abu Bakr. Namun sebenarnya nama beliau adalah Abdullah. Sayyiduna Abu Bakr, nama beliau sebenarnya adalah Abdullah ibnu Uthman ibni Amir At-Taimi. Abdullah ibnu Uthman ibni Amir At-Taimi. Cuma lebih dikenali dengan panggilan Abu Bakr. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Abu Bakr. Pun begitu, nama sebenar beliau adalah Abdullah ibnu Uthman. Sayyiduna Abdullah ibnu Uthman ibni Amir At-Taimi radhiyallahu taala anhuma. Beliau dan ayah beliau dua-dua sahabat Nabi. Sayyiduna Abu Bakr ni, subhanallah, Allah rezekikan beliau dengan keluarga yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ayah beliau yang bernama Uthman atau lebih dikenali dengan nama Abu Quhafah. Abu Quhafah ni akhirnya pada tahun pembukaan kota Makkah, beliau telah pun memeluk agama Islam. Kita biasa dengar cerita tentang Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma ketika mana Sayyiduna Abu Bakr berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka datuk kepada Sayyidatuna Asma. Siapa datuk Sayyidatuna Asma? Iaitu Sayyiduna Abu Quhafah atau nama betulnya Sayyiduna Uthman, ayah kepada Sayyiduna Abu Bakr. Beliau bertanya kepada cucunya iaitu Sayyidatuna Asma, apakah harta yang ditinggalkan oleh ayahmu? Lalu Sayyidatuna Asma meletakkan batu-batu di atas mangkuk. Lalu ayahnya Sayyidina Abu Bakar ni dah tua, dia raba-raba tak gitu, ingatkan emas. Maknanya banyak ditinggalkan harta, sedangkan yang ditinggalkan sebenarnya tidak ada sebarang harta. Jadi ayah kepada Sayyidina Abu Bakar ini akhirnya telah memeluk agama Islam, iaitu pada tahun pembukaan kota Makkah. Ibu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pula adalah bernama Sayyidatuna Ummul Khair atau nama betulnya Salma bintu Sakhr bin Amir. Salma bintu Sakhr bin Amir merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ayah kepada Sayyidina Abu Bakr akhirnya memeluk agama Islam. Ibu kepada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq yang lebih dikenali dengan gelaran Ummul Khair, ibu kebaikan, Ummul Khair, atau nama betul beliau Salma bintu Sakhr ibni Amir. Salma, Sayyidatuna Salma, ibu kepada Sayyidina Abu Bakr ini telah pun memeluk agama Islam di peringkat awal lagi. Maknanya
memeluk agama Islam semenjak daripada zaman Mekah lagi. Manakala ayah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang lebih dikenali dengan gelaran Abu Quhafah atau nama betulnya Uthman, beliau memeluk agama Islam agak lewat, namun akhirnya Allah menganugerahkan kepada ayah kepada Sayyidina Abu Bakr kelebihan yang tinggi, iaitu menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wasalam apabila ayah kepada Sayyidina Abu Bakr telah memeluk agama Islam pada tahun pembukaan kota Makkah. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau dipanggil sebagai Abu Bakr. Abu Bakr dikenali dengan nama Abu Bakr. Ini kerana sebelum Islam beliau telah berkahwin dengan seorang wanita, yang wanita ini dikenali dengan gelaran Ummu Bakr, ibu kepada Bakr. Maka apabila Sayyiduna Abu Bakr berkahwin dengan Ummu Bakr, maka Sayyiduna Abu Bakr atau nama betulnya Sayyiduna Abdullah ibnu Uthman akhirnya dikenali orang dengan gelaran Abu Bakr, ya bapa kepada Bakr. Jadi itu sebab dia mengapa Sayyiduna Abu Bakr dipanggil sebagai Abu Bakr. Sebab kalau nak dilihat dari segi sejarah, tidak pula ditemui bahawa anak kepada Sayyidina Abu Bakr ada yang bernama Bakr. Namun bila dilihat dari segi catatan sejarah, beliau pernah berkahwin dengan seorang wanita daripada suku Kalbi, daripada Bani Kalb, iaitu seorang wanita yang dikenali dengan nama Ummu Bakr Al-Kalbiyah. Ummu Bakr Al-Kalbiyah. Akhirnya oleh kerana perkahwinan ini, Sayyidina Abu Bakr dikenali orang dengan panggilan Abu Bakr. Jadi moga-moga sebab mengapa Sayyidina Abu Bakr dipanggil Abu Bakr, kerana beliau pernah berkahwin dengan seorang wanita yang dikenali dengan nama Ummu Bakr, ibu kepada Bakr. Maka apabila wanita ini dikahwini oleh Sayyidina Abdullah ibnu Uthman, akhirnya Sayyidina Abdullah ibnu Uthman telah dikenali pula selepas itu dengan gelaran Abu Bakr. Pun begitu, Ummu Bakr ini telah pun diceraikan oleh Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sangat banyak. Antara kelebihan beliau adalah Sayyidina Uthman, Sayyidina Az-Zubair, Sayyidina Talhah, Sayyidina Abdul Rahman ibnu Auf. Ini adalah antara nama para sahabat Nabi yang besar-besar yang telah memeluk agama Islam disebabkan dakwah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Maknanya dengan sebab dakwah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, akhirnya Sayyidina Uthman memeluk agama Islam. Akhirnya Sayyidina Az-Zubair memeluk agama Islam. Sayyidina Talhah memeluk agama Islam. Sayyidina Abdul Rahman ibnu Auf turut juga memeluk agama Islam. Maknanya pahala para sahabat-sahabat ini semuanya akan berada di dalam timbangan pahala Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kerana beliau merupakan orang yang telah menjadi penyebab kepada pengislaman sahabat-sahabat Nabi yang sangat-sangat dikenali ini. Bahkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakr merupakan seorang yang hartanya banyak, telah menggunakan hartanya banyak untuk tujuan mengembangkan agama Islam dan mempertahankan kaum muslimin. Beliau sendiri telah membebaskan 7 orang hamba abdi yang telah memeluk agama Islam, lalu diazab dengan begitu teruk. Akhirnya Sayyidina Abu Bakr telah membeli mereka dengan harga yang mahal. Maknanya beli hamba ni macam beli kereta yang sangat mahal lah pada hari ni. Bukan harga dia 1,000, 2,000, 3,000, tidaklah. Maknanya harga yang begitu sangat mahal, harga seorang manusia yang merupakan berstatus hamba, sebanyak 7 orang di kalangan para sahabat Nabi yang berstatus hamba yang telah diazab begitu teruk oleh tuan mereka disebabkan mereka memeluk agama Islam. Akhirnya mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Antara 7 orang ni yang terkenal ialah Sayyidina Bilal ibnu Rabah, dan antara yang terkenal juga adalah Sayyidina Amir ibnu Fuhairah. Ini di antara contoh sahabat-sahabat Nabi yang berstatus hamba satu ketika dahulu, yang mereka disebabkan mereka memeluk agama Islam, mereka akhirnya diazab dengan begitu teruk oleh tuan mereka yang tidak beriman kepada Allah.
Lalu datanglah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, membawa hartanya yang begitu banyak, membeli mereka dan membebaskan mereka kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda kepada Sayyiduna Abu Bakar, Anta atiqullahi minan nar. Kamu adalah orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Subhanallah. Semenjak daripada hayat Sayyiduna Abu Bakar lagi, Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada beliau yang beliau tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Nabi sebut, Anta atiqullahi minan nar. Kamu adalah orang yang dibebaskan oleh Allah daripada dihumbankan ke dalam api neraka. Kalau kita tengok sebab apa tuan-tuan? Kerana beliau membebaskan para hamba kaum muslimin yang dizalimi, maka disebabkan perbuatan beliau membebaskan hamba kerana Allah, maka Allah balas juga seperti perbuatan itu, iaitu sebagaimana Sayyidina Abu Bakar membebaskan hamba, Allah pula membebaskan beliau daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang tabi'in yang merupakan anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Namun bukan daripada zuriat Sayyidatuna Fatimah. Sebaliknya daripada zuriat seorang wanita daripada suku Bani Hanifah yang dikahwini oleh Sayyiduna Ali bin Abi Talib selepas kewafatan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kalau kita tengok sejarah, sepanjang hidup Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyiduna Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, tidak berkahwin dengan mana-mana wanita lain. Namun selepas kewafatan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, puterinya Nabi alaihi salatu wasalam, puteri kandung Nabi, anak bongsu Nabi alaihi salatu wasalam, maka selepas itu barulah baginda Sayyiduna Ali bin Abi Talib berkahwin dengan wanita-wanita yang lain, antaranya seorang wanita daripada suku Bani Hanifah. Lalu akhirnya melalui perkongsian hidup ini, Sayyiduna Ali telah dikurniakan seorang anak yang bernama Muhammad. Kalau ikut sejarahnya, Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, boleh tak kalau saya nanti direzekikan anak lelaki, saya nak bagi nama anak saya sempena nama tuan, sempena nama anda ya Rasulullah. Lalu Nabi mengizinkan. Akhirnya Sayyidina Ali telah menerima, direzekikan Allah seorang anak. Lalu beliau telah menamakan anak tersebut dengan nama Muhammad, mengambil sempena nama junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh kerana anak Sayyidina Ali ini bukan daripada zuriat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, maka orang memanggil beliau dengan nama Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah, ataupun dalam bahasa kita panggil Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad yang merupakan putera kepada seorang wanita suku Bani Hanifah. Tak dipanggil orang Muhammad ibnu Ali. Walaupun betul beliau memang Muhammad ibnu Ali ibni Abi Talib. Cuma kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, guru kami di Al-Azhar Al-Syarif, kata beliau, para ulama membezakan Sayyiduna Ali, membezakan Sayyiduna Muhammad ibnul Hanafiyah dengan anak-anak Sayyidina Ali daripada zuriat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah untuk membezakan mana satu zuriat Sayyidina Ali yang merupakan zuriat Nabi dan mana satu pula anak cucu cicit Sayyidina Ali yang bukan daripada zuriat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bila sebut Sayyidina Al-Hasan, kita kata Sayyidina Al-Hasan ibni Ali. Kalau sebut Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Husain ibnu Ali. Kenapa? Kerana Sayyidina Al-Hasan dan juga Sayyidina Al-Husain adalah merupakan putera Sayyidina Ali dan juga merupakan putera kepada Sayyidatuna Fatimah. Dan Sayyidatuna Fatimah adalah merupakan puteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi oleh kerana Sayyidina Al-Hasan dan juga Sayyidina Al-Husain adalah daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka para ulama memanggil ataupun menyebut nama mereka dengan mengatakan Al-Husain ibni Ali ataupun Al-Hasan ibni Ali. Namun untuk anak-anak Sayyidina Ali, selain daripada zuriat Nabi alaihi salatu wasalam,
hasil perkongsian hidup beliau dengan wanita-wanita lain selepas kewafatan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, maka para ulama tak panggil pula anak-anak tersebut dengan nama Fulan bin Ali untuk membezakan mana satu zuriat Nabi, mana satu bukan zuriat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Sayyiduna Muhammad ibn al-Hanafiyah ini adalah merupakan putera Sayyidina Ali dan beliau adalah orang yang bukan bernasab Nabi namun tetap juga bernasab dengan Sayyiduna Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu alaihi salam wa radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Antara kalau kita tengok di kalangan para ulama Islam yang bernasab keturunan Sayyiduna Muhammad ibn al-Hanafiyah ini adalah Al-Imam Asy-Sya'rani, ulama sufi terkenal di Mesir. Al-Imam Asy-Sya'rani, beliau daripada zuriat Sayyiduna Muhammad ibn al-Hanafiyah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Baik, saya sebut tentang Muhammad ibn al-Hanafiyah ni kenapa? Sebab beliau pernah bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib satu soalan yang soalan itu dijawab oleh Sayyidina Ali dan jawapan Sayyidina Ali menunjukkan bahawa di kalangan para sahabat Nabi, mereka semua mengetahui bahawa sebenarnya sahabat Nabi paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi hadis ini ada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu dalam kitab sahih beliau. Kata Sayyiduna Muhammad ibn al-Hanafiyah, kata beliau, qultu li abi ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, saya tanya kepada ayah saya. Siapa ayah beliau? Tidak lain tidak bukan adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu alaihi salam wa radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Apa soalannya? Wahai ayah, siapakah manusia yang paling baik, yang paling bagus selepas Nabi alaihi salatu wasallam? Maknanya kalau secara mutlak makhluk Allah yang paling bagus, yang paling menarik tidak lain tidak bukan adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Baik selepas Nabi Muhammad. Maksud dia selepas Nabi Muhammad, selepas generasi para nabi dan para rasul yang lain, maknanya selepas kita menyatakan semua nabi-nabi adalah manusia yang paling tinggi, siapakah dia manusia bukan nabi yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lalu jawab Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abu Bakr. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib selepas ditanya oleh anak beliau Muhammad ibn al-Hanafiyah, kata beliau Abu Bakr. Maknanya Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu alaihi salam wa radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang disayangi oleh kaum muslimin dan diagung-agungkan oleh golongan Syiah contohnya, beliau sendiri mengakui bahawa sebenarnya di kalangan sahabat Nabi yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah dan di sisi Nabi alaihi salatu wasallam adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Maknanya kalau kita cinta pada Sayyidina Ali, sepatutnya kita juga berpegang dengan kalam Sayyidina Ali. Maknanya golongan Syiah sepatutnya kena menghormati Sayyidina Abu Bakr, kerana Sayyidina Ali yang diagungkan oleh golongan Syiah juga sebenarnya menghormati Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga apabila ditanya oleh anak beliau sendiri iaitu Muhammad ibn al-Hanafiyah, apabila ditanya manakah sahabat Nabi yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abu Bakr. Abu Bakr. Alhamdulillah, kita semua daripada golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah, golongan Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, kami sangat-sangat cinta kepada Ahlul Bait, cinta sungguh kepada Sayyidina Ali, cinta sungguh kepada Sayyidatuna Fatimah. Dalam masa yang sama, tidak ada di hati kami sedikit pun kebencian kepada mana-mana sahabat Nabi yang lain. Bahkan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah telah pun bersepakat bahawa sahabat Nabi paling tinggi kedudukannya di sisi Allah dan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selepas Sayyidina Abu Bakar, siapa dia? Sayyidina Umar. Selepas Sayyidina Umar, siapa dia? Sayyidina Uthman. Selepas Sayyidina Uthman, siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa alaihi salam wa radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekejap ya. Bateri tidak kuat. Okey.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok dalam kisah ini, selepas Sayyidina Ali bin Abi Talib menjawab soalan daripada anak anda beliau iaitu Sayyidina Muhammad ibn Hanafiyah, bahawa manusia yang paling baik sekali selepas Nabi dan juga para sahabat, para nabi-nabi yang lain adalah Sayyidina Abu Bakar. Lalu kata Muhammad ibn Hanafiyah, "Summa man?" Kemudian siapa pula? Selepas Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Muhammad ibn Hanafiyah mengharapkan Sayyidina Ali akan jawab saya. Dari awal lagi Sayyidina Muhammad ibn Hanafiyah mengharapkan Sayyidina Ali akan menjawab manusia paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah saya sendiri. Okey. Namun apabila ditanya soalan seterusnya, summa man? Okey, lepas Sayyidina Abu Bakar siapa? Lalu kata Sayyidina Ali, summa Umar. Lepas Sayyidina Abu Bakar, manusia paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah Sayyidina Umar. Lalu kata Sayyidina Muhammad ibn Hanafiyah, wa khashitu an yaqula Uthman. Saya takut ayah saya akan sebut lepas tu kalau saya tanya seterusnya siapa? Saya takut kalau ayah saya jawab Uthman. Takut di sini bukan maknanya anak kepada Sayyidina Ali ini tidak suka pada Sayyidina Uthman. Tidak. Namun beliau sangat takut kalau Sayyidina Ali ini kedudukannya jauh lagi. Takut nanti nombor 3 bukan, nombor 4 pun bukan, nombor 5 pun bukan. Jadi beliau sangat takut kerana seorang anak suka kalau kelebihan itu ada pada ayahnya. Manakala Sayyidina Ali bin Abi Talib pula akan menjawab berdasarkan ilmu. Beliau tidak akan menjawab berdasarkan hawa nafsu. Lalu akhirnya Sayyidina Muhammad ibn Hanafiyah tukar soalan. Daripada tanya siapa selepas tu, siapa lepas tu. Selepas beliau tanya siapa orang yang terbaik, kata Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu beliau tanya lepas tu siapa? Kata Sayyidina Ali, Umar. Lalu Sayyidina Muhammad ibn Hanafiyah terus tukar soalan dengan menyatakan summa anta, kemudian kamukah wahai ayah selepas daripada Sayyidina Umar? Tukar soalan terus, tak nak tanya dah lepas tu siapa. Terus beliau mencadangkan jawapan, kemudian anda? Lalu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa alaihi salam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah saya ini melainkan hanya seorang lelaki daripada orang-orang Muslim. Jadi Sayyidina Ali kata, nak beritahu kepada anaknya, siapalah saya untuk berada di tempat yang ketiga. Saya tidak lain tidak bukan hanyalah seorang lelaki biasa di kalangan kaum muslimin. Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Talib ini orang yang telah mendapat pendidikan langsung daripada Nabi semenjak dari kecil lagi. Beliau telah dididik oleh Nabi semenjak daripada usia beliau kecil lagi. Tinggal bersama Nabi SAW di rumah Nabi SAW. Maka sikap tawaduk yang ada pada Nabi sangat jelas terpapar pada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar